المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شغلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال معلم قدس الله سره وسيد المرسلين. Situ maknanya penghulu sekalian rasul, sekalian rasul yang diutus oleh Ta'ala berpenghulukan dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut dalam sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku ialah penghulu sekalian anak cucu Adam pada hari kiamat, penghulu, dan aku permulaan mereka yang terbelah daripadanya kubur. Maknanya awal keluar ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan aku yang terdahulu mensyafaatkan daripada terdahulu diterima syafaatnya. Nabi merupakan awwalu syafi', sebab dia memberi syafaat, ada dibenarkan. Contohnya orang yang mati syahid, ya, dibenarkan memberi syafaat kepada keluarganya, guru kepada muridnya. Maka di antara ni yang terbesar, syafaat besar ialah baginda SAW sendiri, dan dia yang awal sekali diberikan memberi syafaat. Dan wa awwalu musyaffa', dan yang terdahulu diterima syafaat. Itulah syafaat daripada baginda SAW di faslul qada, dalam keadaan sangat ngeri suasana yaumul qiyamah. Pada mahsyar matai sejengkal, peluh naik sampai ke hidung, ada yang tutup telinga habis. Suasana yang sangat dahsyat. Dahsyat atau tidaknya sehingga orang kafir memohon kepada Ta'ala, ya Allah, kalau nak masuk neraka, masuklah neraka, kami tak sanggup, kami tak tahanlah duduk di padang mahsyar. Itu hebat tak hebat. Cari 1000 tahun Nabi Adam baru jumpa. Nabi Adam tak sanggup memberi syafaat. Cari Nabi lain 1000 tahun, nak boleh ke sampai kepada baginda SAW tak tahu berapa ribu tahun. Dan bayangkan kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia pula, alfasanatim mimma ta'udun. Suasana yang sangat dahsyat, menyebabkan orang kafir kata, ya Allah, masuklah neraka pun tak apalah, kami tak tahan. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat, ya. Itu keadaan yang sangat ngeri, sehingga tindanan kaki, memijak kaki itu dalam kitab Kashful Ghabiyah kata 1000 tindih. Dipijak dia, bayangkan suasana yang sangat dahsyat. Bayangkanlah berapa juta trilion manusia pun tak tahu, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dah penghujung umur dunia. Berkumpul habis itu semua, ya. Maka ketiga itu akhirnya bertemu dengan baginda SAW. Lalu Nabi pun sujud, dan Allah menyatakan, irfa' raksak sal tu'tah syafa', ya. Maknanya, angkat kepala kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sal tu'tah, mintalah nasihat aku perkenankan, ya. Washfa' tu syafa', dan sila beri syafaat aku izinkan, ya. Aku dipanggil syafaat terbesar, iaitu faslul qada, barulah mula dilakukan penghisaban, dan ya, nak mula hisab tu pun 1000 tahun. Dan atau suasana yang amat dahsyat. Di sini menunjukkan apa? Ketinggian, kebesaran, keagungan Rasulullah SAW sangat dahsyat. Sehingga ulama menyatakan taraf baginda ni laisa kamislihi syai'un fil khalqi, tapi dekat belakang fil khalqi, di kalangan makhluk. Maknanya tidak ada satu yang sebanding dengan Nabi SAW. Kehaibatannya, ketinggiannya, martabatnya, makamnya, kedudukannya yang sangat hebat dikurniakan oleh Ta'ala kepada Nabi. Sebab itu dipanggil Nabi sebagai Habib, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan berdalil daripada hadis yang sahih ini, kita disunatkan memberi gelaran kepada baginda dengan lafaz Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang mengeluarkan hadis kata la tusayyiduni fis salah. Jangan kamu bubuh lafaz Sayyidina dalam sembahyang. Tu hadis dhaifun. Bukan hadis dhaif, bukan hadis sahih. Ya, secara umumnya Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah, dalam hadis lain. Aku penghulu anak Adam. Ya, maka sebagai sulukil adab ataupun ta'adduban, beradab dengan baginda Islam, kita bubuh gelaran yang tersebut. Kalau bapa digelar oleh anak dengan panggilan bapa, ya, kalau anak panggil nama Kang, bapa kata dia kurang ajar kan. Namanya Abdullah ataupun nama dia apa, Kasim. Bila anak nak pergi sekolah, dipanggil namanya, oh Kasim, mak aku duit nak pergi sekolah, macam balik pula dia tanya mak dia nama Lima, oh Lima dah masak. Menampau mak dia kurang hajar punya anak. Kalau kita pun tahu, maka kita dengan Rasul lebih tinggi lagi, maqam Rasul. Maka kita bubuh lafaz Sayyidina, dia panggil sulukil adab, kena beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa habibu rabbil alamin, tu gelaran Nabi lagi tu. Dan kekasih Tuhan sekalian alam. Ya, laulaka ma kanatil aflaq, tidak akan engkau ya Muhammad, aku tak jadikan langit bumi ini. Itu besar ni martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Syarah, mana kupasan dia, sesungguhnya telah tetap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggi-ninggikan pangkat kasih, ya, yang dinamakan dia dengan, ya, khullah. Dan sabda Rasulullah SAW, innallaha ittakhazani, innallaha ittakhazani khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila. Bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan daku, akan kekasih, seperti menjadikan ia akan Ibrahim akan kekasih. Jadi maknanya Nabi adalah yang paling tinggi martabat. Kalau orang tanya kita, ma yaf'alullahu al-an, ma yaf'alullahu al-an, ya, al-an ma yaf'alullah, maza yaf'al, sekarang ni apa Ta'ala buat? Di antara perbuatan Ta'ala apa dia? Ila yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah. Kalau sekarang Allah Ta'ala berselawat, bukan sallau. Kalau sallau mana terselawat, yang maknanya yusallu, sentiasa, dengan makna rahmat Tuhan tak pernah putus kepada kekasihnya baginda sallallahu. Kalau Allah Ta'ala selawat, kita lagi lah, tapi bukan selawat Allah Ta'ala macam selawat kita, ya, Allahumma salli alaihi wasallam, bukan. Selawat ada 3 makna. Kalau daripada Ta'ala dipanggil rahmah, kalau daripada malaikat istighfar, kalau daripada kita dipanggil doa, atau selawat. Bagi kita berselawat kepada baginda sallam, supaya kita mendapat madat bantuan. Bukan selawat kita menjadikan Nabi hebat, tak ada. Kurang adab cakap gitu. Ya, kita tak selawat pun Nabi sudah cukup tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui ilmu bahawasanya mensifatkan Allah Ta'ala dengan mahabbah dan khullah seperti patut dengan kebesarannya, tiada seperti mahabbah dan khullah hambanya. Ya, maknanya kasih dari Tuhan lebih besar. Demikian segala sifat yang tinggal. Adapun pada manusia, maka itu kasih yang menyelat-nyelati ia akan ruh orang yang kasih itu dan hatinya, mana yang duduk dalam kalbi insan. Ini daripada Allah Ta'ala lagi besar tu maksudnya. Kemudian wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu pariyun wahudah. Dan tiap-tiap dakwah, mana pengakuan jadi nabi kemudian daripadanya maka sesat dan hawa nafsu. Rasulullah menyatakan dalam hadis sahih, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Ya, tak kira nabi apa, nabi orang Melayu ke apa, tak kira. Itu sesat, kufur. Sebab tidak ada nabi selepas Rasulullah SAW. Nabi sebagai khatamun nubuwah, penutup sekalian nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ini terkadang sudah tetap bahawasanya Nabi kita baginda Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW, kesudahan sekalian Nabi. Nah, saya diketahui akan bahawasanya mereka yang mengaku jadi Nabi kemudian daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang dusta dengan sejahat-jahat dusta. Di antaranya yang termasyhur, ya, Musailamah.
Dia letakkan nama dia Kazzab, mana orang yang lampau bohong. Itu mana Kazzab, pendusta besar, pembohong besar ialah Musailamah yang mengaku jadi Nabi. Dan begitulah banyak, yang perempuan pun ada juga. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kazzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Dan bahawasanya selagi akan ada pada umatku 30 orang yang sangat pembohong. Nabi dah beritahu dah akan ada 30 orang, ya, sekalian mereka ini mengaku bahawa dirinya Nabi. Dia mengaku diri Nabi. Bahkan aku kesudahan sekalian Nabi, tiada ada Nabi yang baru dijadikan kemudian daripada aku. Menceritakan hadis oleh Imam Muslim mana dalam sahihnya, mana Rasul adalah penutup segala Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian bermula kata musannif, kata tuan pengarang, dengan lafaz ghay, paghayyun. Ghay apa makna di sini ialah ghayyun tu artinya sesat, lawan bagi petunjuk, ya, petunjuk hidayah. Dan dikatakan hawan, mana hawa itu artinya keinginan nafsu. Pengakuan seorang menjadi Nabi ialah kerana dia bertuhankan nafsu, ya, dia mengikut akan kehendak nafsu dia yang dipatuhi. Orang dia menjadikan sebagai Tuhan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW mereka yang mengambil nafsu dia sebagai Tuhan. Dan di antara dia, ini di antara dia, itulah mereka yang mengaku menerima maknanya kenabian daripada Ta'ala selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenaki musannif mana tuan pengarang gitu, rahimahullah ta'ala, akan bahawasanya mengaku Nabi kemudian daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia disebabkan hawa nafsu. Dipanggil hubbur riyasah, suka menjadi ketua, suka dibesar, ya, suka diagung dan seumpamanya. Semua adalah daripada nafsu. Tiada ia daripada dalil, ia tidak ada keterangan dan ia adalah palsu. Maka adalah ia batil, tidak betul, palsu dan karut. Dan telah mengaku jadi Nabi beberapa manusia kemudian daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membunuh akan mereka itu oleh muslimun, mereka telah dibunuh oleh para sahabat selepas daripada itu. Wa huwal mab'us ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya'i. Dan ia, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan kepada sekalian jin dan sekalian manusia dengan yang sebenar dan petunjuk dan dengan cahaya dan sinar. Kupasan dia, syarah mana kupasan dia. Adapun keadaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin, ya, maka kerana firman Allah Ta'ala yang menghikayatkan perkataan jin, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Hai kaum kami, perkenankanlah oleh kamu, mana terimalah akan yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahawasanya seruan itu untuk jin. Berarti panggil kita ni saqalain, dua yang memberati muka bumi Ta'ala, yang menanggung taklif syar'i, ya, hukum syarak, iaitu al-nas, manusia, al-jin dan jin. Dan beriman oleh kamu dengan dia, nasaya mengampun oleh kamu, mengampun oleh Allah Ta'ala akan separuh daripada dosa kamu dan menegah ia akan kamu daripada seksa yang sangat pedih. Demikian juga surah Al-Jin, ada satu surah, ya, surah Jin, menunjuk ia atas bahawasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin, dan ada pun keadaannya dibangkitkan pada sekalian manusia, maka kerana firman Allah Ta'ala, ya, di sana ada satu sahabat yang ditugaskan untuk mengajar para jin,
dia ada masjid jin itu kan. Itu sebab para sahabat mengajar jin. Di sini pun ada juga para ulama-ulama yang mengajar dan antara muka syafa nampak. Di antaranya An-Alim Mu'allamah Syekh Ahmad Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dulu, Bapak Tuan Guru Syekh Faiz dan Bapak Tuan Guru Syekh Murtadah. Ketika dia mengajar dulu, mengikut riwayat dia, di Pondok Rasa tempat kediaman dia, selepas saja mengajar, orang ramai nampak kan, berbaris-baris naik atas bukit belakang rumah dia tu, pakai yang putih semua. Bila ditanya Tuan Guru siapa tu? Tu orang sebelah dia tu. Para jin. Dia mengikuti sama dalam kuliah kita itu. Masya-Allah. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nazira." Dan tiada mengutus oleh kami akan dikau, hai semulia-mulia makhluk, itu Nabi besar kita Muhammad SAW, melainkan melengkapi akan sekalian manusia, kafatan linnas, bagi manusia, dan menghabarkan kesukaan dengan al-jannah, syurga, bagi mereka yang beriman, mana yang taat saleh, dan menakutkan, itu mana nazir, dengan api neraka akan mereka yang kafir. Bertengah daripada nama Nabi ialah Bashir wa Nazir. Dan sabda Rasulullah SAW, "Bu'istu ilan nasi ammah," dibangkitkan daku kepada sekalian manusia. Pada manusia ni ammatan, dalam keadaan menyeluruhi manusia semua. Dan dalil keadaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada sekalian manusia, diketahui akan dia dengan agama Islam yang menyerupai, dipanggil darurah, mana maklumu minad din bid darurah, benda yang dipaham dengan mudah, tiada berkendak kepada tilik dan fikir terang maknanya. Hatta orang-orang yang tak beriman pun tahu bahawa Nabi itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka tak nak beriman dia. Dan perkataan musannif yang sebenar dan petunjuk dan cahaya dan sinar, dia mereka tahu tapi tak beriman. Dia tahu lain tadi. Percaya tu tasdik, tahu tu sebab dia dah dengar seruan Nabi, maka dia tahu pun Nabi itu menyeru ke arah Islam, tapi mereka tak benar. Itu yang rosaknya. Dan perkataan musannif yang sebenar dan petunjuk dan cahaya dan sinar, mana bil haq huda bin nur wa dhiya. Keempat sifat ini bagi agama Islam, ya, Islam dipanggil al-haq, huda, nur, ya, mendatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan dengan segala dalil, dan sinar itu lebih sempurna dan lebih terang daripada cahaya sinaran, sebagaimana firman Allah Taala, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamar nura. Huwallazi ja'ala asy-syams, dan dia juga Allah Ta'ala yang menjadikan akan matahari. Matahari dia apa? Diya'an, mempunyai sinaran yang kuat. Wal qamar, dan Tuhan jadikan qamar, bulan, tapi bulan mempunyai nuran cahaya. Sebab maknanya lebih terang cahaya matahari daripada bulan. Itu di antara sifat yang disifatkan kepada insanul kamil mukammil, afdalul makhluqat innal itla', itu Rasulullah SAW. Kemudian wa innal Qur'an kalamullah ila akhir. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan insya-Allah pakai semua.